1984 adalah tarikh keramat di mana tertubuhnya satu kumpulan rock ternama yang pernah mewarnai industri muzik tanah air, iaitu Meditasi. Bermula dengan nama Metal Wizard, kumpulan yang berasal dari kampung Gali Hilir Raub Pahang mengetengahkan genre rock Melayu sebagai identiti muzik mereka. Mereka memerang kerana kuasa. Lihatlah di ujung sana. Kini, mereka terdiri daripada 4 orang, iaitu Azrin sebagai pemain drum, Burn sebagai vokal dan bass, serta Lee dan Ucup sebagai pemain gitar. Pada era 90-an, kumpulan Meditasi mula aktif membuat muzik sehingga dapat menghasilkan 4 buah album penuh yang popular, iaitu Meditasi, Bidadari, Realisma dan Demi Rindu. Lagu Biar Pedih Kasih Memanjang antara hasil karya yang menggamit nostalgia peminat rock tempatan sehingga ke hari ini. Walaupun sudah mencecah hampir 40 tahun dalam industri muzik tanah air, kumpulan Meditasi masih mempunyai ribuan pengikut tersendiri di platform digital. Lagu dan persembahannya masih mendapat tempat di hati peminat. Kekal evergreen, inilah Meditasi. Mengapakah engkau biarkan janji layu dalam harapan kepastian? Masih diburu lagi bayang cinta yang pergi, titis kasihku mengalir lesu di ingatanku. Walau hanya bayangan, luka makin mendalam, ku lalui batasan derita tanpamu pesona yang tiada. Kasihmu yang menghilang, lukaku berpacaran menjadi mimpi, hitamlah kenangan. Kemana tak kau sayang, pandangan ku terhalang, tiap kelipan air mata berlinangan. Oh sayang, pulang padaku dan bulan menyinar restu semalaman dihukum rindu. Masih diburu lagi bayang cinta yang pergi, titis kasihku mengalir lesu di ingatanmu. Walau hanya bayangan, luka makin mendalam, ku lalui batasan derita tanpamu pesona yang tiada. Kasihmu yang menghilang,
yang kelipan, air mata berlinangan. Oh sayang, pulang padaku dan bulan menyinar restu semalaman dihukum rindu. Pulang padaku dan bulan dihukum rindu. Wow. Kita buka siaran pagi ini bersama dengan kumpulan Meditasi. Ya, kita masuk balik tahun 90-an. Masa ni tahun 91 macam tu. Lagu ni 91. Tahun 91, lagu Hukuman pada Pesona dalam album Bidadari. Oh, wow. Awak pun minat ni? Saya minat meditasi kot. Wow. Ini Wow. ada kumpulan yang kata dikatakan legenda. Mereka tetap sampai ke hari ini pun masih buat performance, masih buat persembahan untuk kita semua. Walaupun kita mungkin sedikit sebanyak lama tak dengar kan. Inilah sebabnya kita bawakan mereka hari ini untuk kita bertanya khabar. Ya, kejap lagi kita akan borak dengan semua. Ini adalah ahli asal meditasi. Semua memang masih ada kat sini. Tapi kita nak bagi tahu dulu kepada Apa anda. pun bagi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum bagi Nak salam bagi rupanya. semua. Okey, hari ini bersama dengan MS Shai ada macam-macam topik menarik. Antaranya meditasi. Yang pertama tadi, kita dah tengok, kita akan borak lebih panjang tentang mereka akan buat album. Ya, album comeback orang kata. Dan ini depan mata kita ni. Kenapa tiba-tiba Pasti depan anda Haziq dengan Sofia ada akuarium? Ada 5 biji akuarium di sini. Yang dalamnya kalau anda boleh tengok nanti kita bawakan. Ini antara orang kata ikan yang orang gerun sebenarnya. Anda dapat tengok. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal atau puffer fish. Di mana kita tak tahu nak bezakan adakah haiwan ini selamat untuk orang kata dibela. Kerana tak faham konsep venomous dan juga poisonous. Ya, adakah mereka ni beracun? Ya. Kenapa orang takut sangat dengan ikan buntal ni? Kejap lagi kita akan bersama dengan antara orang yang memang dah lama dah berkecimpung dalam dunia ikan buntal ni. Dan sudah tentunya kita ada satu topik yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting untuk kita ketahui, iaitu mengenai kebocoran gas. Sebab dekat rumah kita memang sentiasa ada tong gas untuk kita memasak apa semua. Tapi kita tahu tak bila tong gas tu bocor? Betul. Kan bila pipe tu bocor, kebocoran gas tu berlaku. Mungkin bila kita ada bau baru kita sedar, ataupun bila dah meletup ataupun terbakar baru kita sedar. Betul. Ada cara-cara untuk kita kena pasti sebenarnya sebelum terlambat. Termasuklah kita kena tahu macam mana check dia punya salur pipe dia. Pembakaran bila kita memasak tu, kalau anda nak tahu, kalau nampak api tu macam merah, kemerah-merahan, sebenarnya itu pembakaran yang tak bagus tau. Kita ingat api besar tu bagus cepat masak, tetapi sebenarnya kita kena maintain ataupun pastikan pembakaran tu api dia berwarna biru. Itu yang terbaik sekali. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin pernah mengalami pengalaman menghadapi kebocoran gas tu, apa kata anda telefon kami 0377261603 sekarang ini. Ya, belum saya baca sebenarnya. Nampak je hafal. Okey, untuk kami dengarkan pengalaman anda untuk kebocoran gas kejap saja lagi, tapi sekarang ni kita nak ke sana. Kita bersama dengan Meditasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak ke sana? Saya nak ke Nak ke sana. sana. Saya kalau baik, tapi satu yang saya dia feel nampak macam lah. konsert. Rambut dari dulu sehingga kini tetap maintain. Itu tak sama Wow. Meditasi sebenarnya dulu nama meditasi ni, kalau anda nak tahu, nama asal band meditasi adalah Metal Wizard. Yes. Kan? Metal Wizard masa tu tahun 80-an lah masa tu. Awal 83. Awal 83 macam tu kan. Mungkin boleh cerita pengalaman menukar nama tu. Kenapa tukar daripada Metal Wizard jadi meditasi? Itu saya serang kepada ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kisahnya masa tu kita orang kena tukar ni sebab kerana masa tu Menteri Penerangan menggesa setiap kumpulan rock ni yang bernama apa? Nama daripada Inggeris kan. Okey. Di Melayu kan.
Jadi kita orang ni ambil lagu, kebetulan kita orang ni baik dengan selalu mengikut kumpulan Heaven yang ada lagu satu meditasi tajuk meditasi. Kita ambil tajuk tu, kita buatkan untuk band ni, nama band ni. Meditasi. Oh, daripada tajuk lagu. Ya. Tajuk album Heaven. Pasal kami minat Heaven. Selalu pun buka stage untuk Heaven. Ya. Aturi kan nama tu. Okey. Abang bermeditasi kan? Mungkin nak kenalkan semula bagi mereka yang mungkin dah lama tak dengar, tak lama tak orang kata mendengar khabar meditasi. Perkenalkan lagi sekali lah bandnya, bandmate-nya. Saya memperkenalkan ketua kumpulan meditasi Saudara Lee. Lee dah. Pemain drum Raja Azrin. Okey. Pemain gitar kedua Ucop dan saya Ben. Sama tau. Masih sama. Kalau tengok video klip tadi, memang pada pesona tu. Rambut maintain. Gaya maintain. Masih sama kan. Untuk tahun 2022 ni masih lagi membawakan gaya dan juga genre lagu yang sama, Abang Ben. So mungkin Abang Ben boleh ceritakan macam mana? Dia bukan kita nak ikut trend. Kita cuba develop kita punya muzik. Kita cuba develop kita punya muzik untuk ke depan. Bila nak cakap develop tu kan bang, dengan rentak lagu sekarang ni berbeza. Ya, betul. Jauh beza daripada tahun atau zaman 90-an dulu. Jadi bagaimana meditasi ini, kumpulan ini, ialah orang kata mengikuti arus perubahan perjalanan itu? Okey. Sebenarnya kita dah ikut peredaran tu. Tapi pada 19 kita buat album yang terakhir 94. Jadi kita banyak buat show je lepas tu. Jadi kita tak buat album. Sebab banyak lagu hit. Lagu hit banyak. Orang dah ingat. Jadi datanglah rap, datanglah rock, heavy metal rock, apa rock pun kan. Tapi bila kita dah lalu penonton nak balik-balik lagu Bidadari. Balik-balik demi rindu, balik Hukuman Persona. Jadi bila kita buat lagu baru, dia dah dengar macam tu lagu baru tau. Maksudnya dia punya irama lagu DNA meditasi tu. Jadi saya berbalik pada yang baru-baru ni, saya baru nak sign kontrak balik. Okey. Jadi saya nak meditasi yang original. Oh. Nak sound original. Jadi saya buka lah bawah katil gitar-gitar lama saya ni. Ni semua gitar bawah katil ni. Bawah katil. Jadi kita tengok Abang Ucop punya gitar tu. Ya. Ini equipment yang dipakai sejak dulu ke? Yes, sejak tahun 90. Wah. Okay, Abang Ucop, mungkin boleh cerita Abang Ucop punya pengalaman dengan gitar yang Abang Ucop pakai sebab nampak dia punya rupa. Saya suka gitar ni. Saya suka color je. Maknanya Abang Ucop pakai gitar ni sebab color dia. Color dia. Okey, adakah Abang Ucop suka color pink? Tak juga. Tapi dia Sharp lah, dia menyelah. dia menyerlah sikit. Orang dari jauh nampak. Okay, Abang Azrin tanyalah macam mana kita melihat sekarang ni orang kata rock dulu dan rock sekarang. Rock dulu ni orang cakap lebih kepada technical dari sudut muzik. Musical kan technical. Maknanya setiap lagu rock di zaman dahulu setiap anggotanya perlu bekerja keras. Semua ada part masing-masing. Okey. Bila naik tahun 90-an kita dah masuk rock yang lebih macam alternatif kita dengar. Yang kadang-kadang lagu pun tak ada solo. Solo gitar. Tak ada solo gitar. So dia cepat kan? Dia cepat. Jadi semakin hari muzik tu nampak macam jadi simple, more elektronik semua kan. So jadi kita yang lahir di tahun membesar dalam muzik rock di tahun 80-an tu kerana kami dulu bukan senang nak jadi artis kerana kami cari lagu terpaksa pakai kaset, ulang-ulang sampai tali tape putus, sambung balik kan. So the struggle itu yang buat band-band rock yang ada dulu tahan sampai sekarang. Because semua saya rasa kerana keikhlasan diorang untuk bermain muzik itu bukan pada duit. Saya suka dengan ayat Abang Azrin tadi. Abang Azrin ada cakap nak jadi artis dulu bukan senang. Perjalanan dia tu bukan macam sekarang. Sekarang ni kita post video apa-apa je kita dah boleh jadi artis. Kan, viral sikit jadi artis. Dan ada satu soalan saya nak tanya. Ini komen mengenai sekarang ramai artis-artis baru dia nyanyi balik lagu lama. Dia viral pula di laman sosial. Kan? Dan sudah tentunya mendapat kebenaran lah juga daripada artis lama tersebut. Jadi mungkin komen meditasi sendiri apabila mungkin kalau ada orang yang nak nyanyi lagu meditasi ke macam mana? Okey, balik. Bagi saya lah kan, kalau orang baru nak nyanyi lagu lama macam lagu kita orang ni, rasanya tak ada masalah pun sebenarnya. Okey lah, maknanya sungguhannya orang masih mengingat
meditasi ni. Muzik kita dan apa dia punya ahli-ahli, maknanya dia orang masih ingat dengan meditasi ni. Dengan nama tu, dia orang boleh bawa lagu meditasi yang lama ke, tak kisah. Kita orang tak kisah pun. Kalau dia nak bawa lagu tai dandut ke, apa benda ke, Ghazal ke, tak kisah. Ingat lagu dia. Dia macam ni. Sebenarnya kita hormati melodi lagu tu. Kata kalau lagu yang saya nyanyi tadi, melodi tu jatuh pada tahun 2020. Ya. Jadi macam mana orang tu nak bawa lagu tu? Jadi dia masa tu mungkin dia tak dengar rock, dia dengar jazz ke. Mungkin dia nyanyi lagu masih diburu lagi. Oh, di jazz kan lagu tu. Kalau jatuh zaman saya memang rock keras. Masih diburu lagi. Jadi lain. Jadi Okey. Tapi melodi tetap sama. Tetap sama. Itu yang kita kena jagalah, hormati. Betul. Dan kalau kita dengar tadi maknanya tiada masalah untuk menyanyikan Ya, kembali betul. lagu-lagu lama sebab itu adalah cara untuk kita menghargai lagu-lagu lama tersebut. Okay, Abang Ber, akhir sekali kalau bagi penonton, peminat yang nak orang kata melepaskan rindu lah, bila show yang seterusnya ni? alamak. Okey. Alamak. Masalahnya sekarang ni jadual baru nak susun balik. Okey. Sebab 2 tahun kosong, buku kosong. Buku kosong ni baru nak ini dah mula padat lah ni. Last saya dengan TV3 ialah 2018. 2017. Lama sangat tu 5 bang. tahun lepas. Jadi lepas TKP ni kita baru nak susun. Dan baru-baru ni kita dapat undangan daripada DBKL, KL Ceria. Jadi dia dari situ mungkin kita dapat pulang ke sini. Okey. Ya. Dan jangan lupa untuk terus dapatkan update terkini mengenai meditasi untuk tahu di mana mereka akan buat show selepas ini. Album yang akan dikeluarkan tak lama lagi. Kalau tidak pun boleh buka FB kita. Okey. Ada ni nama dia Lee Meditasi, Azrin Meditasi, Ucup Sutra Meditasi, Burn Meditasi. Anda dengarkan sendiri di Facebook sahaja. Anda cari mereka ni dan dapatkan segala informasi. Dan meditasi akan bersama kita di penghujung rancangan. Ya, dengan cerita akan nyanyi lagu Kehancuran. Yes. Wow. Anda kena tunggu sampai habis MSI kejap lagi. Dan kejap lagi juga kita nak cerita mengenai kebocoran gas. Apa yang perlu kita lakukan dan apa yang cara untuk kita kenal pasti segalanya di Malaysia hari ini. Kehancuran. 5 cedera termasuk seorang kanak-kanak parah dalam kejadian letupan gas di sebuah rumah di Taman Cendrawasih, Nibong Tebal, Pulau Pinang jam 9.30 malam tadi. Kejadian turut menyebabkan kerosakan teruk di rumah mangsa serta 3 rumah jiran berdekatan. Akhir-akhir ini, banyak kes kemalangan berlaku disebabkan kebocoran gas di rumah. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sebanyak 699 kes kebakaran yang melibatkan peralatan gas direkodkan pada tahun 2022. Kemalangan seperti ini telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap mangsa selain kehilangan harta benda. Ada juga di antara mereka yang mengalami kecederaan parah malah turut meragut nyawa tanpa mengira lapisan umur. Antara faktor kemalangan ini berlaku adalah kecuaian dalam pengendalian peralatan gas seperti silinder, paip dan kepala gas. Kurang pengetahuan dan ambil sambil lewa tentang cara penggunaan tong gas yang betul boleh mengundang padah. Kelalaian seperti lupa mematikan api di dapur, gas terbuka tanpa sengaja, kebocoran salur paip boleh mengakibatkan letupan dan kebakaran boleh berlaku jika anda panik dan tiada ilmu dalam pengendalian hal kecemasan ini. Masyarakat tidak sewajarnya mengambil mudah perkara ini. Pemeriksaan berkala terhadap tong gas, saluran dan kepala gas mesti sentiasa dilakukan. Anda pasti mampu mencegah insiden kebakaran. Betapa pentingnya untuk kita tahu cara untuk mencegah, menjaga peralatan perkakas di rumah ni. Sebab bukan apa tahu Aziz, sebelum ni memang ada kebakaran di Pangsapuri sampai semua kena melarikan diri. Betul. Ada yang kedai makan terbakar. Jadi kalau kita tak berhati-hati boleh meragut nyawa tau. Yeah, sekecil-kecil tak jaga peralatan memasak tu.
kenalah kita sentiasa periksa bagaimana kelengkapan kita di dapur tu. Lagi-lagi tempat yang ada gas, yang ada pipe gas tu untuk kita cek ada kebocoran ke apa kan. Tapi sebenarnya kita nak tahu pengalaman anda. Mungkin anda pernah mengalami pengalaman kebocoran gas. Anda boleh telefon kami 0377261603 sekarang ini, ceritakan pengalaman anda. Dan sekarang kita ada seorang yang pernah menjadi mangsa kebocoran gas. Ya, beliau alhamdulillah tidak mempunyai sebarang kecederaan disebabkan insiden itu, tapi kita nak tanyakan terus apakah yang sebenarnya dilalui oleh beliau. Terus bersama dengan Cik Aisyah Ramli. Assalamualaikum. Selamat pagi. Cik Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Aisyah, dengar. Sihat ya Puan? Alhamdulillah sihat. Ya, hari ini sebenarnya kita cerita pasal kebocoran gas, Puan Aisyah. Okey. Mungkin ramai ada orang yang memang selalu periksa keadaan peralatan memasak mereka di rumah. Tapi ada juga yang mengambil sambil lewa, Puan Aisyah, mengenai gas kat rumah tu. Jadi mungkin Puan Aisyah boleh bagi kesedaran kepada penonton MSHA ini, ceritakan pengalaman Puan Aisyah sendiri mengalami kebocoran gas sebelum ni. Okey, benda ni terjadi 2-3 bulan lepas lah. Sebelum terima kasihlah kan. Okey. Masa tu saya baru balik pasar. Masa tu nak buka pintu rumah, tapi ada terhidu bau gas lah. So saya pun agak panik, terus call bomba. Tak sempat buka pintu lagi masa tu. Bau tu kuat ke Puan? Kuat juga. Ni bau gas yang normal tu Puan Aisyah? Ya. Bau gas masa dekat dapur tu lah. Tapi bau masa tu memang kuat. So saya tak berani lah nak buka pintu, takut ada api ke apa kan, sebab kita tak ada pengalaman macam tu. Saya terus call bomba. Dan bila bomba sampai, apa yang dilakukan Puan? Masa saya call tu, bomba saya terima kasih sangat banyak-banyak kat pihak bomba. Dari segi telefon tu pun dia dah bantu dah sebenarnya. So masa saya call pihak bomba tu, dia orang pesan buka pintu dulu. Tak apa, dia kata tak ada apa-apa, bau je. Dia pesan hati-hatilah, tapi buka pintu, buka tingkap dalam kawasan rumah dan make sure cover mulut dengan hidung lah, supaya tak banyak sangat hidu bau gas tu. Dalam masa yang sama, dia pesan juga untuk tidak menyalakan apa-apa punca api. Macam kalau ada yang merokok ke, jangan masuk dulu kawasan-kawasan berhampiran dengan rumah atau dalam rumah. Okey, dan selepas tu Puan ada kena tukar perkakas ke, orang kata dapur tu terus kena tukar ke macam mana? Ataupun semudah-mudah tukar macam salur ke bagaimana tu Puan? Itulah dalam 10 minit diorang sampai, lebih kurang 10 minit diorang sampai, so pihak bomba lah yang buat pemeriksaan dekat dapur. Okey. Kalau ikut pada yang pihak bomba terangkan tu, punca berlaku pada penutup gas tu tak rapat tutup dengan gas tu. Itu pun boleh menyebabkan punca kebocoran jugalah. So saya ingat selama ni benda tu biasa je kan, pasang gas macam biasa je. Ya betul. Rupanya kalau kita tak hati-hati pun benda tu boleh menyebabkan kebocoran gas juga. Ya, saya ada baca satu artikel yang bagi tahu sebenarnya gas yang kita masak atau gas kat rumah tu tak ada bau pun sebenarnya. Dia sebenarnya gas tu tidak berbau, tapi dibuat ada bau supaya kita dapat detect ada kebocoran. Itu pentingnya, dan itulah yang terjadi kepada Puan Aisyah. Dia dapat detect bau tu dan alhamdulillah tak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Dan Puan Aisyah akan bersama dengan kita. Puan Aisyah jangan ke mana sebab kita nak bersama dengan ini dia. Kita bersama dengan penguasa kanan bomba 2 cawangan program keselamatan kesedaran awam Tuan Ahmadi Muhammad Hassan dan juga Tuan Muhammad Yunus Jamas, penolong penguasa bomba yang bersama-sama dengan kita hari ini untuk memberikan sedikit taklimat sebenarnya bercerita mengenai kebocoran gas yang selalu berlaku di rumah kan, di dapur kita. Jadi Tuan, mungkin kita boleh cerita Tuan mengenai kebocoran gas ni, tentang alatan tong gas yang kita perlu ambil tahu dan sedikit panduan keselamatan kepada penonton Malaysia ini Tuan. Baik, terima kasih saudara Aziz dan Sofia. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada TV3 kerana sudi menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk berkongsi pengalaman berkaitan dengan penjagaan dapur gas inilah. Betul. Okey, sebelum itu saya suka maklumkan untuk pengetahuan saudara Aziz dan Sofia, jumlah kes kebakaran melibatkan dapur gas ini pada tahun 2020 adalah sebanyak 1,225 kes. 1,000 lebih? 1,225 kes. Banyak Dan tahun 2021 jumlah ini meningkat kepada 1,328 kes. Sebab orang ada rumah. Dan yang tadi itu kita dah maklumkan kepada penonton, sehingga Julai sebanyak 699 kes.
Dan ini menunjukkan trend peningkatan kepada berlakunya kes melibatkan kebakaran tong gas ni. Jadi berbalik kepada soalan tadi, peralatan tong gas ini terdiri daripada dua, silinder dan piping. Jadi saya merujuk kepada silinder ini, bahagian-bahagian yang ada dalam gas ini adalah seperti pipe, dia punya valve, dia punya clip ataupun penyambungan T itu. Jadi peralatan-peralatan ini perlulah kita tahu bagaimana untuk penyelenggaraan dia. Kalau kata nak ikutkan kaedah keselamatan, apa yang kita perlu tahu adalah yang penting sekali bila kita beli barang ataupun tong gas tu, belilah dengan yang peralatan yang baru dan kita buat pemeriksaan dulu. Kemudian kita membuat penyelenggaraan kepada tabung gas itu sendiri. Saya rasa cop sirim dalam setiap bahagian itu pun sangat penting ya. Kita main beli saja. Tapi bila tuan sebutkan tadi ramai yang tidak mengetahui atau kena pasti macam mana menjaga itu, saya tersenyum sebab sejujurnya saya kalau diberi untuk menyelenggara tu mungkin saya tak pasti dan tak tahu. Dan kita nak kena pasti sebab ada banyak kes sekarang ni kebakaran disebabkan kebocoran gas ni di kawasan rumah bertingkat, kondo, apartmen dan sebagainya. Apakah cara untuk kita mengenal pasti kerosakan itu dan mungkin dari segi salur pipe-nya, adakah terdapat cara tertentu? Tuan. Baik, terima kasih Sofia. Berbalik kepada soalan itu, bermakna untuk pemasangan ataupun piping, sistem piping di kediaman kondo ataupun di mall, ini merujuk kepada akta penggunaan gas, akta 1993 dan peraturan-peraturan penggunaan gas di bawah Suruhanjaya Tenaga. Jadi setiap pemasangan di rumah kondo dan mall yang berskala besar perlu mempunyai kelulusan memasang dan kelulusan penggunaan, iaitu dalam ringkasannya ATI dan ATO. Itu adalah standard yang kita guna pakai dalam MS Malaysia Standard 830. Itu adalah standard yang diguna pakai. Jadi berbalik kepada soalan tadi, bila kita dah duduk di kondo ataupun di lokasi-lokasi yang mempunyai piping ini, jadi perkara penting sekali adalah kita perlu menjaga kawasan itu dan tahu risiko yang ada di kawasan itu. Baik. Contohnya bila dia pemasangan tu dah mengikut standard-standard tertentu, jadi piping saluran yang untuk gas ni telah dicat dengan warna kuning. Itu kita kena tahu. Warna kuning itu adalah pipe gas. Jadi kita kena elakkan sumber-sumber api yang ada di sekitar kawasan itu dan penjagaan kepada kawasan, contohnya tempat penyimpanan tong gas itu secara besar-besaran itu. Jadi kita kena elakkan kawasan itu sebagai tempat mengisap rokok dan elakkan adakan punca api dah di kawasan tersebut. Okey, suka saya belajar perkara ini sebab benda ni adalah kita boleh katakan sebagai basic untuk kita belajar. Betul. Bila kita nak duduk, kita nak beli rumah ke ataupun kita nak sewa rumah kan. Jadi Tuan Yunus, mungkin kita nak cerita mengenai langkah keselamatan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebocoran gas. Apa yang kita perlu lakukan sebenarnya? Untuk berkaitan dengan langkah penjagaan kita punya sistem gas yang berada dekat rumah ni, macam Tuan Ahmadi maklum tadi tu, kita ada sistem piping yang secara terus untuk kondominium dan juga apartmen ataupun di rumah-rumah yang bertingkat ni lah. Tetapi untuk kita rumah persendirian, iaitu rumah teres ataupun rumah-rumah kampung, kebiasaannya kita akan gunakan tong gas, iaitu tong gas yang biasanya kita boleh dapati di kedai runcit. Ada di situ tong gas? Ada tong gas. Kita boleh tunjuk sekali, kita boleh tunjuk dekat kamera. Kita ada tong gas lebih kurang, biasanya kita beli yang 14 kilo ni lah. Ya, itu yang standard lah. Jika berlaku kebocoran gas ataupun tong gas di rumah ni, perkara utama yang kita kena pastikan, kita tutup controller yang pertama. Kita pastikan controller pada dapur gas ni sentiasa tertutup. Sambil kita ada demo tuan nanti kita ada demo sedikit. Selepas itu kita pastikan juga regulator pada tong gas tu kita cabut. Itu perkara asas atau regulator tu mana satu? Mungkin regulator, kita ke sana tu nak tunjukkan. Regulator tu ada di sini. Ini perkara utama lah. Makna kata kita nak memutuskan bekalan arus ataupun bekalan gas yang ada dalam daripada tong gas tu. Jadi selepas kita putuskan bekalan tersebut, bila kita masuk dalam rumah,
kita check balik, kita buka semua pintu dan juga tingkap. Dia kena terbuka? Kena terbuka, kita nak pastikan ventilation tu ataupun gas-gas ni boleh keluar melalui tingkap dan juga pintu rumah kita. Seberapa lama yang boleh lah? Seberapa lama yang boleh sehingga kita merasakan bau gas tersebut tak ada. Okay. Jadi di samping itu juga kita pastikan ketika kita masuk rumah bau gas jangan sesekali tekan switch elektrik kita sebab gas tu kita ada percikan api. Kita ada spark api di situ. Kita tak nak disebabkan kandungan gas yang penuh di dalam rumah bila kita tekan plug ataupun kita punya switch utama di rumah. Antara yang paling dekat dengan dapur gas ni selalunya peti ais yang memang kita on selalu. Tuan, jadi macam mana tu? Ketika dia on, saluran bekalan elektrik tersebut memang sentiasa berjalan. Dia tak ada percikan. Percikan itu berlaku ketika mana kita on. Ataupun off. Ketika itu bekalan arus terputus ataupun so disambungkan. Memang biarkan sajalah peti ais tu. Biarkan yang tu. Yang paling utama bila masuk rumah, kalau kita buka je pintu, bau gas dalam rumah kita kuat, jangan sesekali buka kita punya switch utama. Kita pergi ke dapur gas kita cek injap utama iaitu regulator dan juga pada controller gas, kita pastikan tak ada kebocoran selepas kita dah buka. Jadi di samping itu juga cara kita nak memastikan hos kita ni sentiasa berada dalam keadaan baik, kita pastikan kita cek at least setahun 2 kali kita menggunakan span dan juga buih sabun. Semudah-mudah air sabun ya. Ya, betul. Macam mana cara dia tuan? Nanti boleh tunjuk demo cara dia. Boleh tunjukkan demo sikit macam mana cara untuk kita pastikan pipe itu tak bocor? Ini ada 2 kali setahun. 2 kali setiap setahun 6 bulan lah. Sebaik-baiknya lah. Sebab biasanya orang ada tonggas ni once dah beli sampai hari ni saya yakin ramai yang tak pernah test pun. Cara kita nak tengok macam mana ada kebocoran. Ni kebocoran pada pipe dia tuan? Pada hos tersebut. Pada hos dia. Jadi yang pertama kita check pada klip dia. Selepas tu kita check pada dia punya ni. Dia sama je macam kita check kebocoran angin tayar kereta kita lah. Kan? Jadi kalau ada kebocoran berlaku kat situ dia akan keluar gelembung-gelembung bubble. Tapi macam ni hos yang baik alhamdulillah tak ada lah. Baik, semudah-mudahnya ambil span ni yang bersabun ni letak di bahagian yang pertama penyambungan pada regulator. Yang kedua pada hos tersebut. Sebab macam ni hos ni lembut. Sesetengah hos yang dah terlalu lama, hos tu keras. Dan kalau ada kebocoran, maksudnya kita akan nampak buih-buih menggelegak lah macam tu? Dia akan nampak buih-buih keluar. Maknanya sebab ada kebocoran arus. So tak payah nak alihkan kepala dia dulu apa tak perlu. Sebab kalau kita cabut, tak ada gas yang berjalan di dalam hos tersebut. Kena biarkan dalam keadaan on. Ya, betul. Okey, tuan, ada satu soalan ni daripada Facebook. Daripada Puan Hamidah. Katanya, betul ke kalau kita nak tinggalkan rumah lebih daripada seminggu, contoh balik kampung ke apa, kepala pipe tu kita kena buka? Ya, itu adalah perkara yang sebaik-baiknya jika kita nak pulang ke kampung ataupun kita nak meninggalkan rumah dalam keadaan masa yang lama, pastikan kita cabut regulator utama daripada tong gas tersebut. Sebab kita tak nak kebocoran gas berlaku di dalam rumah kita. Sebab macam saya cakap tadi, ketika kita tak ada dekat rumah, kita tak tahu apa binatang-binatang yang bermain di sekitar rumah kita. Kadang-kadang ada tikus, gigit-gigit pada hos tersebut dan boleh mengakibatkan kebocoran gas di situ. Jadi, soalan yang sangat bagus. Kita nak pastikan tak ada kebocoran gas, kita cabut injap utama dan juga regulator tersebut. Baik, Tuan, akhir sekali lah untuk menutup ialah perkongsian ini kan. Apa antara yang ingin dikongsikan buat rakyat Malaysia? Kita saban tahun semakin lama semakin meningkat ni kes kebocoran gas. Kita risau ada kes kematian. Kita nak kena elakkan apa yang disampaikan. Memang bomba sendiri sedia maklum bahawa risiko kematian ni sangat-sangat tinggi jika berlaku kebocoran gas. Sebab kita tak nak bila berlaku kebocoran gas ni boleh mengakibatkan letupan pada rumah kita. Jadi perkara yang pertamanya yang saya nak tekankan sini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyarankan bahawa tuan-tuan ataupun penonton kat luar sana tu pastikan ketika berlaku kebocoran gas dan sebagainya jangan panik. Itu perkara yang pertama. Yang keduanya jangan panik. Yang keduanya pastikan tuan-tuan menghubungi pihak bomba melalui nombor telefon kecemasan kita 999. Jangan sesekali takut. Saya yakin ramai masyarakat dekat luar sana ada yang tak pernah pun call 999. Jadi cuba hubungi 999 untuk mendapatkan bantuan dan mendapatkan khidmat nasihat daripada bomba supaya kita dapat bersegera datang ke premis tuan-tuan untuk memadam kebakaran ketika api itu kecil. Ketika api itu besar, saya yakin tuan-tuan tak mampu untuk melaksanakan pemadaman tersebut. Baik.
Tuan Ahmadi, kita fikirlah ini untuk mencegah sekiranya berlaku ada kebakaran yang dikesan. Saya nampak ada fire blanket ni, mungkin Tuan Ahmadi nak kongsikan perlu ke kita ada fire blanket ni kat rumah? Terima kasih Sofia. Bukan sekadar fire blanket saja yang perlu ada di kawasan dapur, tetapi alat pemadam api juga. Baik. Dan yang paling penting sekali adalah pengetahuan. Kalau peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi ada di dapur, ada disediakan tetapi tidak tahu menggunakan dan keyakinan itu tidak ada, tetapi perkara lainlah akan berlaku. Berbalik kepada Puan Aisyah tadi yang membuat panggilan pada bomba. Dan seperti saudara Haziq maklumkan tadi, kalau tidak ada keberanian untuk dia membuat panggilan, mungkin perkara yang tidak gini akan berlaku lah. Dan keyakinan kepada Jabatan Bomba itu salah satu perkara yang paling penting lah untuk pengguna ataupun penonton lakukan bila berlaku ataupun berhadapan dengan situasi ini. Pihak Bomba tak akan marah kalau telefon? Tak akan marah. Melainkan kalau fake call. Itu jangan. Itu jangan. Jangan buat panggilan palsu. Kalau buat panggilan memang betul-betul ada kecemasan, memang diperlukan untuk telefon. Dan satu lagi saya ingin tambahkan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita ada program Suri. Program Suri ini, kalau boleh di kesempatan ini saya war-warkan kepada suri-suri rumah di luar sana. Silakan, penonton yang terlibat dengan sebagai suri rumah sepenuh masa. Luangkan masa, kumpulkan suri-suri rumah di setiap kawasan dan sertai program Suri di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan hadir ke balai-balai bomba berdekatan, mohon untuk program pelaksanaan Suri. Dalam program Suri ini kita buat pengisian berkaitan dengan penjagaan api, macam mana kita nak mengawal kebakaran dari peringkat awal dan semua isu-isu berkaitan dengan ilmu-ilmu kebombaan kita akan bagi kepada suri-suri rumah ni. Baik. Ya, memang pengetahuan am yang perlu kita tahu. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sudah tentunya kepada Tuan Ahmadi Muhammad Hassan dan juga Tuan Muhammad Yunus Jamaas, dan juga kita ada dua ketua bomba di sini, iaitu Tuan Zuhairi dan juga Tuan Fakrul. Terima kasih banyak sebab sudi melakukan demo tadi. Bagaimana cara untuk kita periksa pipe kita kalau ada kebocoran gas. Terima kasih juga kepada Puan Aisyah yang sudi kongsi pengalaman kebocoran gas yang berlaku kepada beliau. Semestinya kami harap agar segmen ini memberikan kita kesedaran walaupun kita melalui kehidupan kita ni, jangan kita leka bab keselamatan sebab ini melibatkan nyawa ya. Ya, betul. Harapkan anda rajin-rajinlah untuk cek perkakasan rumah anda. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbicara tentang ikan buntal. Ikan comel tu. Ya, Tuan. Nak tengok ikan buntal? Jom kita masuk ke dalam. Okey. Kembali selepas ini. Hari ini. Hidupkan pagi anda bersama dengan Haziq. Ya, dan juga Sofia. Okey, muka saya keluar terus ni. Okey, mana muka Sofia? 1, 2, 3. Muka Sofia. Cak. Sofia ada. Dan kita sebenarnya nak terus kepada topik kita yang seterusnya, iaitu ikan buntal. Ada yang suka kan nak pelihara ikan buntal ni. Tapi ada yang takut sebab takut kalau sentuh mati. Sebab yalah, itu stigma ni, orang takut betul dengan ikan buntal atau pufferfish ni sebab ada wara-wara yang kalau tersentuh boleh meninggal dunia. Betul ke? Saya pernah tengok dekat dalam cerita SpongeBob. Oh, SpongeBob. Ada dia ikan tu akan jadi Mr. Puff lah. Mr. Puff tu. Dia akan besar kalau dia marah ke apa kan. Dia akan membesar. Jadi mungkin Sabrina Mior Azli yang dah lama dah sebenarnya bela ikan buntal ni, nak ceritakan mengenai penyelenggaraan yang nak jaga ikan buntal ni. Ya, ikan buntal ni selalunya orang rasa dia ada misconception lah ikan buntal ni. Orang selalu takut nak jaga dia sebab orang ingat dia beracun ataupun dia berbisa. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu istilah apa bezanya beracun dengan berbisa. So beracun maksudnya the poisonous. So beracun ni bila kita makan dia, kita akan meninggal. Kalau jangan makan. Kalau berbisa pula ataupun venomous, maksudnya bila dia gigit kita atau sengat kita akan meninggal. Jadi ikan buntal ni beracun. Berada di mana? Bila kita makan, kita meninggal. Okey, maksudnya dia berada di kategori poisonous. Ikan yang beracun. Jadi ikan buntal ni tak boleh nak, dia bukannya bila dia jadi membesar tu dia akan keluarkan venom ke apa, tak adalah. Tak adalah, kan? Tapi ini satu delikasi di satu negara Jepun kan. Tetapi hakikatnya ini juga haiwan yang orang kata endangered, di mana semakin pupus dan sebagainya kan. Itulah sebabnya Cik Sabrina ada di sini untuk
konservasi spesies ni. Kongsikan sedikit sebanyaklah. Adakah setiap spesies depan kita ni adalah yang terancam ke macam mana? Spesies yang kat depan kami sekarang ni yang terancam sekarang ialah spesies yang ni. Ini spesies pea puffer. Kecilnya. Kecil. Ini spesies ikan puffer. Kecil je tau. Terkecil di dunia. Dia anak ke? Tak. Memang dia ini besar dewasa? Yang ni. Oh, so cute. Dia akan besar dalam 2.5. Dia dewasa? Ya. Dalam 2.5 cm saja. Kenapa terancam? Dia terancam sebab overfishing. Orang. So jadi masalah kami kalau dalam perikanan ni banyak hunters lah. Dia akan overfishing jadi kurang lah sebab lagi satu dia kecil. Dia kecil. Dia kalau di liar dia akan hidup dalam jumlah yang beribu-ribu. Jadi senanglah kita nak saut dia. Dia banyak, dia macam berkumpul satu geng jalan kan. Dan satu lagi yang Sabrina cakap yang ini. Yang ini juga terancam. Yang ni tak. Yang ni spesies tempatan kita. Okey, ni spesies paling famous lah. Kita panggil dia green spotted puffer atau Dichotomythia nigroviridis. Apa ulang sekali lagi? Dichotomythia nigroviridis. Dichotomythia nigroviridis. Wow. Dan ini adalah air masin. Ini air masin. Okey, ini banyak sangat misconception pasal ikan ni. Oh, kenapa? Kenapa? Sebab di kedai-kedai ikan kat Malaysia ni, dekat mana-mana negara, kebanyakannya mereka akan jual dia sebagai spesies ikan air tawar. Tapi sebenarnya dia duduk di air masin. Kita kategori ikan Euryhaline. Euryhaline ni maksudnya dia boleh berenang ke air tawar, air payau dan air masin. Okey. So dia boleh juga berenang. Boleh, tapi dalam akuarium dia tak boleh sebab immune system dia akan jatuh. Yes. Sebab sakit mati. Okey. Itu yang ni, yang seterusnya yang kalau kita tengok yang ini. Okey, ini berasal dari Thailand. Oh, ni dari Thailand. Ini dari Thailand. Kita panggil dia hairy pufferfish atau Pao bailey. Okey, sebab dia berbulu ya? Dia hairy pufferfish sebab dia berbulu. Ikan yang berbulu. Dia dekat liar dia camouflage sebagai batu yang berlumut. Ya, kalau tengok macam ada berupa batu sikit kan. Ya, ini daripada Thailand yang hujung sekali tu. Ini adalah yang paling mahal kalau kita borak dengan Sabrina tadi katanya ini lebih kurang RM2,000. Dan kita rahsiakan dari negara mana? Mengapa? Okey, buat masa sekarang sebab ikan ni baru diintroducekan ke dalam market dunia. Buat masa sekarang saya dan rakan-rakan saya terpaksa rahsiakan kawasan tempat kutipan dia untuk elakkan daripada hunter overfishing lah. Sekarang ni kami punya effort ialah untuk breed ikan ni. Spesies ni. Untuk beranakkan lagi. Banyakkan lagi. Okey, tapi kesian dia. Kita tak cakap langsung pasal dia. Yang pertama ni. Dia dah mengajuk dah. Tengok dia mengajuk duduk diam kat tepi. Diam kat situ. Oh, cantik juga yang tu. Yang ini kita kenalkanlah dia. Ini daripada mana? Ini spesies tempatan kita. Patutlah dia mengajuk. Dia kata pergi luar negara. Nak international je. Dia Malaysia. Okey. Spesies? Ini spesies dragon pufferfish atau ikan buntal naga. Sebab dia macam naga. Sebab dia corak dia. Jangan maju. Alah sayang. Tengok kamera. Dia di liar dia suka menyamar sebagai daun-daun kering. Alah. Oh ya, ada rupa. Betul. Okey. Penjagaan macam mana? Sorry Aziz. Pemakanan dia makan apa sebenarnya? Okey, pemakanan dietnya. Okey, setiap ikan buntal ni mempunyai dia lain spesies, lain cara penjagaannya. Susah. Dia unik setiap satu. Secara generalnya ikan buntal ni dia perlu makan makanan yang bercangkerang, benda keras sebab gigi dia tu, saya suka panggil ikan buntal ni macam hamster dalam air. Gigi dia akan panjang. Oh ya ke? Kalau kita tak asah dia akan panjang. Jadi bila dia terlalu panjang, ikan buntal ni dia akan mati kelaparan. Dia makan ketam ni betul. Baby crab juga. Oh, sekecil-kecil. Yang ni nampak ganas pula Sabrina dia. Walaupun comel sebenarnya ganas ya. Dia giginya boleh panjang lah. Gigi dia boleh hancurkan macam ketam. So apalah jari kita ni kan. Kulit lembut ni kan. Pernah tak ada yang pernah tergigit? Pernah dalam ekspedisi ada satu tu sampai berlubang kulit kaki orang tu. Tersilap. Tapi berlubang kaki. Berlubang kaki. Tapi ikan buntal ni kita kena faham. Dia bila dia terancam baru dia terancam baru dia bertindak. Menyerang baru dia bertindak, baru dia marah. Adakah bila dia terancam tu yang kalau kita tengok Mrs. Puff tu dia akan jadi kembung? Ya betul. Baru dia jadi buntal. Dia okey, lagi satu kita kena faham ialah dia akan kembung, cara dia kembung, dia wujud dicipta dalam air kan. Jadi dia kembung dalam air tak apa sebab dia akan sedut air dalam mulut dia. Dan dia akan kembungkan perut dia. Dalam tu air. Tapi bila kita sebagai manusia ni kita angkat dia keluar di udara,
dia akan masukkan udara dalam badan dia, kembung, tapi dia tak dapat keluarkan. Sebab tu angin. Lepas tu dalam kebanyakan kes yang saya jumpa untuk rescue, kebanyakan dia mati sebab itulah. Sebab kita manusia yang keluarkan dia dari habitat dia, dia terpaksa mengambil udara tu. Ya, betul. Ya, jadi untuk kita menjaga ni kita perlu tahu sedikit sebanyak tips dan juga basic bagaimana cara untuk menjaga ikat buntal. Tapi Sabrina, macam mana boleh bermulanya kan? Macam mana boleh tiba-tiba saya nak ikan buntal? Why? Reason dia senang je. Saya mula-mula sebab saya memang terjebak dalam hobi aquarium ni lah. Maksudnya memang suka ikan lah. Memang suka ikan sebagai terapi, sumber terapi saya. Okey. Lepas tu, satu hari tu saya terjumpa video online, ada orang tu bela ikan buntal. Jadi bila saya nampak ikan buntal tu macam comel je. Comel sangat. Sampai sekarang saya rasa dia comel sangat. Okey. Adakah Sabrina beli ikan buntal yang comel tu? Betul. Ya Allah. Okey. Pengaruh video ni. Adakah ikan pertama tu masih ada di sini? Ada. Yang mana satu? Ada. Yang antara yang inilah. Yang tempatan kita. Ya, ikan tempatan yang tengah ni lah. Yang tengah ni lah puncanya. Bagaimana Sabrina boleh berminat dengan ikan buntal. Okey, yang tengah ni, yang punca Sabrina minat ikan buntal ni, berapa harga dia? Okey, ni sebab dia spesies tempatan dalam lingkungan RM5 hingga RM8 untuk sekarang lah. Oh, boleh. Wow, sangat mampu milik lah. Mampu milik. Ya. Okey. Cuma cara penjagaan dia saya tak recommend untuk beginner sangat. Okay. Sebab ikan air masin. Ikan air masin Kalau beginner nak mula untuk pelihara ikan buntal, yang mana satu ikan yang patut dicuba? Yang paling mudah ialah ini, spesies kecil ni. Sebab dia tak payah, dia air tawar. Kita tak perlu risau sangat pasal gigi dia. Gigi dia tak tumbuh panjang cepat. Okey, Sabrina, yang dalam gambar ni, yang agak orang kata unik ni, berapa harganya sebenarnya di pasaran? Okey, yang ada dua ya. Ini Tetraodon pustulatus atau Cross River. Cross River ni harga dia dalam RM10,000 hingga RM12,000. Ini dah main belas ribu ni. RM10,000 yang ni? Yang ini bergantung pada saiz atau Tetraodon mebu tu dalam RM800, RM1,000 bergantung pada saiz lah. Wow. Okay, Aziz boleh beli yang RM10,000 tu lah, Aziz. Ya, saya transfer terus boleh. Lah. Wow. Okey, tapi bila Sabrina dah minat dengan ikan buntal ni, mengambil effort untuk belajar mengenai ikan buntal ni sendiri. Yeah. Jadi siapa rujukan Sabrina? Okey, saya adalah part of satu kelab international pufferfish lah. Yeah, okay. Saya bahagian wakil Asia. Wow. Kelab tu bertempat di UK. Okay. Dalam grup tu terdapat pelbagai orang di seluruh dunia. Jadi di situ kami share info, tips. So kalau yang nak belajar pun boleh join? Boleh join juga. Bagaimana caranya? Mungkin Sabrina boleh share? Okey, di Facebook, di Pufferfish Enthusiast Worldwide. Ya, boleh. Boleh share. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Sabrina Mior Azli di atas perkongsian mengenai ikan buntal. Hari ini saya tiba-tiba jatuh cinta dengan ikan buntal. Betul, terinspirasi. Saya pun nak simpan jugalah. Tapi berapa lama boleh hidup satu ikan ni? Okey, dia bergantung pada spesies dalam 10 hingga 15 tahun. Lama. Oh, okey. Sangat lama. Okey, jadi bolehlah cuba untuk pelihara ikan buntal, tapi belajar dulu cara untuk kita pelihara ikan buntal ni. Terima kasih banyak Sabrina. Sama-sama. Jadi, kita akan terus bersama dengan anda kejap saja lagi. Kita masih lagi akan bersama dengan meditasi. Segalanya di MHI. Mama ikan buntal. Kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi apa pun kita harapkan agar apa yang kita kongsikan hari ini memberikan sedikit ilmiah untuk anda, jaga perkakas rumah, jaga ikan buntal, dan ilmu itu penting sebenarnya kan? Betul. Dan kejap lagi pula besok. Oh, nak terus sambung MSI ke? Wow. Tak, besok kita ada topik yang sangat bagus iaitu etika berjiran. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami di MSI. Kami tinggalkan anda dengan persembahan daripada kumpulan meditasi dengan lagunya Kehancuran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Meditasi.
Yeah!